Baik, seperti yang saya war-warkan tadi, kita ada beberapa individu ataupun figura-figura yang ingin berkongsi mengenai sejarah ketokohan ataupun pengalaman peribadi sepanjang berada ataupun mengenali um, Tun Arsyad Ayub secara peribadi. Jadi ketika ini saya rasa sudah pun bersedia di talian merupakan seorang alumni UiTM juga, Datuk Ibrahim Ali yang juga tokoh politik dan juga Presiden Putra. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, terima kasih atas kesudian bersama dengan Astro Awani untuk ketika ini. Datuk, mungkin Datuk secara peribadinya Datuk boleh kongsikan sendiri sebab kita dah dapat interview kita dah bersama dengan beberapa tokoh sebentar tadi, beberapa insan-insan yang berkongsi mengenai kisah peribadi Tun Arsyad Ayub sendiri. Jadi mungkin kalau boleh bawa kami kembali penonton Astro Awani pada tahun 1975 di mana saya difahamkan ataupun membaca beberapa artikel ada menulis di sini, uh, Datuk sendiri sebagai antara pelajar IITM yang aktif dalam dalam Kesatuan Mahasiswa Institut Teknologi Mara KSITM, dan ada peristiwa pada ketika itu. Mungkin Datuk Ibrahim Ali boleh bawa kami kembali kepada saat itu dan bagaimana Tun Arsyad Ayub memainkan peranan sebagai pengarah ITM pada ketika itu dalam membawa juga anak-anak Melayu yang terlibat dalam demonstrasi ketika itu untuk terus menuntut dan mementingkan ilmu dan seterusnya menyelesaikan ataupun belajar sehingga tamat. Bagaimana mungkin Datuk Ibrahim Ali boleh kongsikan, Datuk? Amat sukar untuk saya bercakap dalam masa yang terbatas kerana Tun Arsyad Ayub ini adalah seorang tokoh permata negara yang suka ditandingi. Dalam lain-lain perkataan, tidak akan ada golongan modal ihsan kaum Melayu Bumi Putera dalam berbagai bidang yang kita lihat hari ini kalau tidak kerana Arsyad Ayub yang membangun ITM sehingga menjadi UiTM. Saya mempunyai sejarah yang istimewa dengan Tun Arsyad kerana pada waktu saya menjadi Presiden KSITM tahun 72 sehingga 74, di kala inilah kita pelajar bangkit di ITM menuntut supaya diploma keluaran ITM diiktiraf sejajar dengan ijazah universiti dan sekaligus menaik ITM menjadi universiti. Berlaku peristiwa tunjuk perasaan 22 April, 6,000 pelajar ITM bergerak ke Parlimen berjalan kaki. Long march dan tidak sedikit yang masuk hospital, yang ditangkap dan akhirnya ITM ditutup selama 1 bulan. Peristiwa yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia sampai hari ini. Jadi, dari segi jasa Tun Arsyad, kita tengok sekarang ini ITM dah jadi Universiti Maya. Ada cawangan di tiap-tiap negeri. Maknanya satu cawangan, satu universiti tiap-tiap negeri. Kalau dia ambil kira 13 buah negeri, berarti ada 13 buah Universiti UiTM dengan pelajar lebih daripada 200,000. Dan sejak dulu sampai sekarang, dan lebih 600,000 graduan ITM dalam berbagai bidang. Tetapi yang paling menarik yang saya nak kongsi supaya rakyat Malaysia semua tahu, iaitu satu ketika dulu ITM ini dikenali sebagai institusi taraf kedua, mana low kelas pusat pengajian tinggi. Maklumlah pelajarnya SPM daripada luar bandar dalam bahasa Melayu. Tapi bila masuk di ITM, Tun Arsyad Ayub menggunakan medium English, iaitu pengajaran diploma dalam UiTM pada waktu itu dibuat dalam bahasa Inggeris. Dan macam mana kita lihat, semua pelajar-pelajar luar bandar yang ada SPM keluar diploma masih bercakap Inggeris, manakala sekarang ini penting tak penting bahasa Inggeris duk diperdebatkan, manakala Tun Arsyad Ayub dah laksanakan 45 tahun yang dulu. Inilah kehebatan Tun Arsyad Ayub. Kedua, bagaimana dia mewujudkan fakulti perakaunan dengan kejuruteraan di UiTM. Dulu di local university, 2-3 aja graduate orang Melayu kaum bumi daripada universiti tempatan. Tapi bila Arsyad Ayub membuka kursus kejuruteraan di ITM, tengok ratusan ribuan
graduan kejuruteraan daripada UiTM. Dan Melayu pelajar luar negara dapat pula first class honor degree. Jadi macam-macam cerita lah dengan Tun Arsyad Ayub ni, dia punya jasa. Jadi memang wajar yang di-Pertuan Agong menganugerahkan darjah kebesaran yang bergelar Tun. Dan saya juga ingin mencadangkan di sini supaya kerajaan mempertimbangkan kemungkinan menukar ataupun nambah baik nama Universiti UiTM, Universiti Teknologi Barat dinamakan sebagai Universiti Teknologi Arsyad Ayub. UiTM Arsyad Ayub. Ini nama baru saya cadang. InsyaAllah. Jadi saya harap kerajaan pertimbang. Janganlah tunggu saya jadi Perdana Menteri dulu baru nak buat. Jadi sekarang ni boleh buat. Okey. InsyaAllah jasa Tun Arsyad Ayub tidak boleh dihurang dalam masa malah 1-2 jam pun tak cukup. Banyak benda yang saya nak cerita mengenai dengan Tun Arsyad Ayub ni. Manusia yang cukup istimewa dan seorang tokoh yang bermoral, yang berintegriti, yang tidak memikirkan soal kekayaan. Tanah disedekah kepada UiTM untuk School of Business Arsyad Ayub. Duit saham dia dalam sekat-sekat disedekah kepada Arsyad Ayub Business School. Saya tahu semua. Latar belakang selok belok pengorbanan Tun Arsyad Ayub. Boleh saya cakap kemudian nanti. Terima kasih. Semoga kita sama-sama mendoa. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa Tun Arsyad dan ditempatkan di kalangan para syuhada, para solihin di alam barzakh. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, Datuk Ibrahim Ali masih di talian ya? Ya. Datuk Ibrahim, mungkin tadi Datuk Ibrahim ada kongsikan mengenai bagaimana Datuk Ibrahim melihat ketokohan seorang insan yang bernama Tun Arsyad Ayub ini ada vision yang cukup besar dalam membentuk ataupun membawa masuk fakulti-fakulti yang tidak pernah ada di beberapa universiti di Malaysia sebelum ini. Jadi bagaimana vision itu berjaya direalisasikan dengan pembentukan fakulti-fakulti tertentu di ITM pada ketika itu, dan bagaimana Datuk Ibrahim Ali melihat ketokohan itu berjaya membentuk pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang berjaya dalam beberapa bidang yang telah Datuk Ibrahim Ali sebutkan tadi seperti engineering dan juga accountancy, dan bagaimana pengaruh itu berjaya membuktikan bahawa vision Tun Arsyad Ayub itu berjaya membentuk anak-anak muda ataupun graduan-graduan UiTM yang lebih cakna, yang lebih cemerlang, yang lebih bijak dengan vision yang ada pada Tun Arsyad Ayub itu. Bagaimana Datuk Ibrahim Ali melihat perkara itu? Ya, memang benar. Sebab kita tengok graduan UiTM sehingga tahun 1975 di zaman Tun Arsyad Ayub berbeza dengan graduan yang ada sekarang. Graduan zaman kami dulu, zaman Tun Arsyad dulu, graduan masa ini bila keluar tidak ada inferior complex. Penuh dengan yakin diri. Ada semangat jati diri. Ada semangat juang. Patriotisme berkualiti. Lain dengan graduan yang ada sekarang ni menjadi inferior complex, takut, kaku, berbeza. Sebab itu kita tengok di zaman Tun Arsyad Ayub ramai graduan ITM yang berjaya, yang menjadi Kapten Industri Korporat. Kita tengok Asia, Bank Islam, Takaful, Air Asia, ramai anak-anak Tan Sri Khamat Amapiah PNB dulu, Tan Sri Sadeh Solo, semua daripada graduan UiTM. Memang kalau tidak ada Arsyad Ayub, tak ada UiTM ni. Jadi memanglah susahlah nak urai dia punya ketokohan, dan dia percaya kepada kebebasan pelajar dalam mewujud ketahanan jati diri graduan-graduan UiTM pada waktu itu. Dan dia tidak suka bersembunyi, dia bercakap terus terang, dan saya tahu pada waktu itu pihak kerajaan pun tidak senang hati dengan Tun Arsyad Ayub. Bila kita tunjuk perasaan, ITM tutup, Tun Arsyad dibawa keluar daripada ITM dan diletakkan dalam peti sejuk. Kemudian selepas itu, baru orang sedar siapa dia Tun Arsyad Ayub. Okey. Baik, Datuk Ibrahim Ali, mungkin apa antara ciri-ciri tokoh kepimpinan yang lain yang wajar diambil ataupun yang wajar diadaptasi oleh barisan kepimpinan tertinggi di institusi-institusi pendidikan di negara ini dalam memastikan institusi pendidikan mereka terus jadi yang terulung dan mampu membentuk pelajar yang luar biasa seperti yang telah dicipta, yang seperti telah diinovasikan oleh Tun Arsyad Ayub sendiri? Ini nak saya nak cakap ni. Tun Arsyad Ayub bukan orang politik. Dia berbeza dengan orang politik. Tetapi kita tengok karakter dia,
kewibawaan dia. Dia menjadi contoh kepada pelajar-pelajar. Bukan macam orang politik, cakap lain, buat lain. Arsyad Ayub dia garang. Dia tempeleng pelajar dulu, tapi semua pelajar suka dekat dia. Walaupun dia tempeleng pelajar. Ini bezanya Arsyad Ayub. Sebab dia tidak hipokrit. Dia tidak macam pemimpin setengah-setengah pemimpin politik. Ataupun ada setengah-setengah penjawat awam. Pegawai-pegawai kerajaan yang lain-lain bila bersara kaya raya. Rumah macam mahligai. Hidup mewah. Tapi bukan Tun Arsyad Ayub. Ini dah bezanya. Kalau saya nak ringkas, apa jua kepimpinan dalam konteks penjawat awam ke, politik ke, dalam industri perniagaan ke, yang penting jangan hipokrit. Bila kita tidak hipokrit, kita akan menjadi contoh dan ikutan di kalangan gradual pelajar ataupun rakyat. Inilah kehebatan Tun Arsyad Ayub. Jadi, saya sepanjang ingatan saya, tak ada dengar sekali pun dia pilih kasih dalam soal mencampur tak aduk. Tugasnya memberi kontrak kepada kontraktor di UiTM. Walhasil UiTM itu belanjanya bilion setiap tahun. Tapi dia tak kacau. Dia urus dengan cara yang profesional. Okey. Baik, Datuk Ibrahim Ali, belum. Kami masih nak bersama dengan Datuk Ibrahim Ali sebab kita tahu banyak lagi perkongsian menarik dah dikongsikan oleh Datuk Ibrahim Ali mengenai ketokohan Tun Arsyad Ayub sendiri. Jadi, Datuk Ibrahim, bagaimana tadi Datuk Ibrahim ada juga menyebut mengenai memberi kebebasan tapi masih kuat berdisiplin. Jadi, bagaimana Tun Arsyad itu boleh beri kebebasan tapi masih menekankan elemen-elemen disiplin dan macam mana Allahyarham Tun Arsyad ini mengurus perbezaan pandangan? Dia memberi kepercayaan kepada pelajar-pelajar. Sebab ada setengah-tengah pihak, dia terlalu bias. Belum apa-apa dia dah bias. Tapi Tun Arsyad Ayub, dia bagi peluang. Dia bagi jalan. Dan dia tengok apa yang terjadi. Dan selepas itu kalau dia bertindak dengan tegas. Dia tidak main suruh tarik. Dia tidak ada, maknanya dia tak bermain politik. Ini beza Tun Arsyad Ayub. Sebab itu saya katakan, dia menjadi pujaan di kalangan ratusan ribuan graduan UiTM yang lekat di hatinya. Jadi sebenarnya Tun Arsyad Ayub ni boleh dijadikan contoh ikon negara dalam pembinaan jati diri dan patriotisme. Saya ibaratkan Tun Arsyad Ayub ni namanya di kalangan pelajar-pelajar yang gradual UiTM meniti di bibir mulut. Malah di kalangan orang Melayu. Seperti nama Mak Kilau, Tok Janggut. Mak Kilau dengan Tok Janggut berjuang menentang penjajah menggunakan senjata, keris dan sebagainya. Tapi Tun Arsyad Ayub berjuang menegakkan kepentingan bangsa, menaikkan negara dari segi modal Islam, menggunakan otak, menggunakan minda, menggunakan ilmu. Dan minda dan ilmunya ini adalah minda ilmu yang tidak mencampur adukkan kepentingan diri dengan kepentingan tugas dan tanggungjawabnya. Ini yang saya katakan luar biasa. Okey. Baik, kejap Datuk Ibrahim Ali, ada lagi saya nak tanyakan ini sebab ada yang saya terbaca artikel di sini juga ada menulis kita nak menyentuh kembali mengenai peristiwa di mana perjuangan penuntut ITM ketika itu menuntut agar ITM dijadikan sebagai universiti dan Datuk Ibrahim Ali juga ada kongsikan pengalaman tadi, tapi saya ada terbaca di sini di mana ketika disebabkan peristiwa itu Datuk juga terlibat ditahan dan namun ketika berada dalam tahanan tu Datuk masih dibenarkan untuk mengambil peperiksaan, betul Datuk? Ya betul, sebab pada waktu itu ada pihak di ITM tidak benar saya meneruskan pelajaran dan tak mahu saya menduduki peperiksaan tahun akhir. Tetapi Tan Sri Arsyad Ayub pada waktu itu, selaku pengarah, dia agak begitu tegas dan mengizinkan saya meneruskan pelajaran walaupun saya berada di Ken Kemuting belajar secara seorang diri melalui buku. Dan seingatan saya, 2 tahun saya dalam Ken Kemuting, 3 kali Tun Arsyad Ayub melawat saya dan kali akhir waktu saya menduduki peperiksaan semester akhir. Dia jenguk saya waktu itu, saya dalam bilik seorang-seorang sedang menjawab soalan. Dia mengatakan pada saya, Ibrahim,
good luck to you. Do your best and I hope you can score excellent. Kemudian lepas saya habis daripada 8 mata pelajaran akhir, tak silap saya 6 mata pelajaran saya dapat A, 2 dapat B. Saya lulus dengan cemerlang. Ini semua kerana dorongan dan semangat daripada Tun Arsyad Ayub sebagai seorang bapa. Dia tidak mengenepikan saya, dia tidak memandang lekeh. Dia tidak menghukumkan saya walaupun saya kena ISA. Sebab dia dapat membezakan perjuangan dan tanggungjawabnya sebagai seorang pengarah ITM dan bagaimana nak mendidik anak bangsa. Okey. Baik. Dan juga yang terakhir, mungkin selepas daripada tahanan itu dan juga Datuk pun sudah keluar daripada tahanan ISA ketika itu, Datuk sudah bekerja dan memiliki kerjaya sendiri. Jadi, bagaimana kekerapan? Adakah kerap Datuk bertemu dengan Tun Arsyad Ayub sendiri berkongsi pandangan dan bercerita mengenai kisah peribadi dan banyak lagi? Datuk mungkin boleh kongsikan, Datuk? Secara senyap-senyap, memang saya kerap jumpa dia. Kadang-kadang telefon, kadang-kadang jumpa. Dia main dorongan. Saya tanya kat dia kata, you minat politik. Teruskan politik. Teruskan perjuangan you. Apa yang you percaya, you teruskan. Jangan dengar pandangan-pandangan orang lain. Insting you, your instinct. Kehendak jiwa you, apa dia. So saya selalu berujuk pada dia, selalu jumpa dia. Dan bila saya menulis buku biografi, saya jumpa dia. Dan saya belajar cara off campus buat PhD pun, saya selalu bertanya dia. Sebab tesis saya pun mengenai dengan UiTM. So, pendek kata, Tun Arsyad ini tak boleh nak dipisahkan dengan diri saya dalam konteks darah daging sekalipun. Dan saya selalu bercakap soal kehebatan Tun Arsyad ni semasa dia hidup lagi. Di mana-mana saja. Sebab saya tengok memang luar biasa. Sebab saya kenal ramai pemimpin. Pemimpin politik, penjawat awam. Saya kenal ramai. Ribu-ribu saya kenal. Di zaman Tun Abdul Razak lagi. Saya kenal. Tapi jangan saya jumpa orang macam Tun Arsyad Ayub ni. Cukup istimewa. Itulah yang saya nak kongsikan. Datuk Ibrahim, mungkin ini waktu... Dan mungkin saya ini... nak ucap terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Selangor kerana mengizinkan Tun Arsyad Ayub disemadikan di tanah perkuburan di Raja Selangor. Saya amat-amat terharu dan bangga dengan kebenaran apa perkenan Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Saya pada mulanya menjangka Tun Arsyad Ayub akan dikebumikan di makam pahlawan negara di Masjid Negara. Tapi rupa-rupanya Sultan Selangor telah mengizinkan arwah Tun dikebumikan di makam Diraja di Selangor. Lagi baiklah. Dan tempat ini pun saya tengok cukup nyaman. Kelilingin dengan pokok-pokok hijauan. InsyaAllah Tun Arsyad Ayub akan aman di alam barzakh. Baik. Datuk Ibrahim Ali ini mungkin soalan saya yang terakhir. Maafkan saya, ada soalan lagi yang terakhir saya nak tanya kepada Datuk Ibrahim Ali sendiri. Datuk Ibrahim, mungkin apa antara kegusaran dia, kegusaran Tun Arsyad Ayub melihat kepada pembangunan sektor pendidikan negara hari ini dan juga apa pesanan yang mungkin paling terkesan kepada Datuk Ibrahim Ali sendiri? Saya pernah dengar dia ceramah, dia bercakap, dia kata masalah pendidikan negara kita ni dah berkecamuk. Berkecamuk. Maknanya tidak ada macam-macam matlamat. Nasib baiklah ada UiTM yang menekankan bidang pendidikan profesional dan bidang kemahiran. Dan manakala lain-lain universiti, kita tengok macam-macam hala tuju yang tidak diselaraskan. Jadi sebab itu, Arsyad Ayub menaruh kebimbangan kerana kita tengok graduan-graduan yang dikeluarkan daripada lain-lain universiti malah termasuk UiTM sendiri akhir-akhir ini. Jadi seolah-olah kita ni dah melahirkan robot, bukan manusia yang ada jati diri dan semangat patriotisme. Jadi inilah kebimbangan Tun Arsyad Ayub dan dia paling banyak menekankan perlunya pendidikan teknikal dan profesional dalam membangun
Kampung Bumi dan negara. Okey. Baik, yang terakhir Datuk Ibrahim, saya tanya tadi, Okey dah. apa pesanan, mungkin pesanan yang berbekas atau pesanan terakhir kepada Datuk Ibrahim sendiri dari Tun Arsyad, Allahyarham Tun Arsyad? Pesanan saya yang terakhir ialah sebagai orang politik, saya nak menyeru orang-orang politik, malulah kat diri masing-masing kerana membandingkan diri dengan Tun Arsyad Ayub. Banyak orang politik ni ataupun dari lain pihak lah, pemimpin banyaknya menang sorak kampung tergadai. Bercakap lebih tapi hipokrit. Belajarlah dengan Tun Arsyad Ayub. Menjadi manusia yang berintegriti, bersih dan beramanah. Tapi jasa kepada bangsa tidak terbilang. Baik. Jadi cukup Datuk. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ibrahim Ali, yang merupakan tokoh politik juga Presiden Putra.